Sejak ke belakang ini, media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat. Media sosial didefinisikan sebagai laman jaringan sosial yang menjadi platform untuk orang ramai berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain. Kemunculan media sosial telah membawa kepada perubahan yang besar ke arah penyertaan masyarakat secara online. Dengan teknologi canggih seperti telefon pintar dan rangkaian internet yang menjadi keperluan asas harian manusia pada era globalisasi kini, perkembangan internet yang pesat menyebabkan munculnya berbagai bentuk medium seperti Facebook, WeChat, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan sebagainya yang menjadi nadi penggerak komunikasi bentuk baharu yang tidak terkawal. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial penting dalam menyadukan berbagai maklumat yang dapat mempengaruhi masyarakat pembaca. Tanpa adanya media, rakyat tidak mendapatkan sebarang ilmu pengetahuan terutamanya tentang isu global dan kehidupan mereka. Media sosial berperanan penting dalam membentuk kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional sebagai satu proses dan dinamik apabila masyarakat yang terdiri daripada berbagai kaum dan etnik dengan sosio budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman, damai serta harmoni. Kesepaduan sosial secara tidak langsung boleh memberi kesan kepada pembentukan perpaduan nasional. Ia merupakan elemen penting dalam memastikan sesebuah komuniti atau negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Media memainkan peranan yang penting dalam menyebabkan mesej perpaduan. Kerjasama dan penglibatan media dalam berbagai bahasa amat penting dalam mendidik perpaduan. Pada pendapat saya, medium yang paling sesuai digunakan pada masa kini dalam membentuk kesepaduan nasional adalah Facebook. Dengan kira-kira 2.91 bilion pengguna aktif bulanan setakat suku ketiga 2021, Facebook ialah rangkaian sosial terbesar di seluruh dunia. Facebook yang pada awalnya diasaskan oleh Mark Zuckerberg sebagai medium untuk berkomunikasi dan berkongsi maklumat bagi mahasiswa Harvard sahaja, kini menjadi media sosial paling fenomenal di dunia. Facebook dapat dijadikan medium penting untuk menyebarkan kebaikan kesepaduan nasional, memberi sokongan kepada elit-elit Malaysia pada musim sukan, perkongsian budaya dan adat resam kaum masing-masing, memberi bantuan antara satu sama lain, dan penyampaian maklumat serta info antara rakyat berbilang kaum. Selamat sejahtera, nama saya ialah Syawita dan saya akan membentangkan isi pertama bagi esei kumpulan kami. Facebook boleh digunakan sebagai medium utama bagi menyebarkan kata-kata slogan, aduan, cadangan, kebaikan perpaduan dalam kalangan rakyat dan insentif yang diambil oleh kerajaan bagi membentuk kesepaduan nasional. Aplikasi ini diguna oleh orang ramai di Malaysia, tidak kira orang dewasa atau muda. Oleh itu, kata-kata slogan yang direka untuk mengeratkan hubungan seperti rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, boleh disebarkan di Facebook bagi menarik perhatian orang ramai. Selain itu, Facebook boleh digunakan sebagai tempat penyebaran kebaikan kesepaduan nasional. Apabila orang ramai didedahkan dengan kebaikan yang akan diperoleh melalui kesepaduan nasional, mereka secara langsungnya akan membuat yang terbaik untuk hidup bersatu padu antara satu sama lain. Antara kebaikan yang diperoleh dari kesepaduan nasional ialah kelahiran semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat, peningkatan imej negara di mata dunia, menarik kedatangan pelancong ke Malaysia dan lain-lain. Selain itu, medium tersebut juga harus digunakan untuk menerangkan keburukan yang akan berlaku jika negara kita tidak mencapai kesepaduan nasional. Rakyat harus menyedari bahawa bersikap sombong, tidak berprihatin, mengutamakan diri sendiri dan pengamalan sikap perkauman akan meruntuhkan kesepaduan nasional. Jika perbalahan dan perselisihan faham terus berleluasa dalam kalangan rakyat, kemungkinan untuk peristiwa 13 Mei berulang akan menjadi tinggi. Jika maklumat mengenai peristiwa 13 Mei disebarkan melalui media sosial, orang ramai akan mengambil iktibar dan berusaha untuk mengelakkan permusuhan antara rakyat.
Selain itu, penyebaran maklumat mengenai peristiwa 13 Mei juga merupakan salah satu info sejarah negara kita. Seterusnya, perkongsian mengenai sejarah kewujudan rakyat berbilang kaum di Malaysia juga akan meningkatkan keeratan dalam kalangan rakyat. Melalui perkongsian maklumat ini, rakyat akan menyedari bahawa setiap lapisan kaum telah menyumbang untuk pembangunan negara Malaysia. Ini akan mewujudkan perasaan penghargaan dalam diri setiap masyarakat dan ini akan mencetuskan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Di samping itu, Facebook boleh diguna untuk menyebarkan insentif-insentif yang dianjur oleh kerajaan untuk membentuk Kesekutuan Nasional. Sebagai contoh, beberapa hari lalu, Menteri Besar Dato' Seri Azlan Man telah berkata bahawa konsep membudayakan perpaduan dan meraihkan kepelbagaian adalah tonggak kekuatan serta kesejahteraan negara selama ini. Jika konsep-konsep sebegini terus disebarkan di media sosial yang diguna oleh orang ramai, sudah pastinya rakyat akan berusaha mencapai matlamat konsep tersebut. Yang terakhir, halaman rasmi kerajaan di Facebook boleh diguna oleh rakyat untuk menyuarakan sebarang ketidakadilan yang berlaku pada mereka. Tindakan segera yang diambil di atas sebarang aduan akan menyebabkan rakyat meletakkan rasa hormat yang tinggi pada pemimpin negara kita. Rasa hormat yang diletakkan terhadap pemimpin negara akan membentuk Kesekutuan Nasional. Melalui ini, terbukti bahawa Facebook boleh digunakan dalam pelbagai cara untuk mewujudkan Kesekutuan Nasional di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya ialah sebagai tempat masyarakat memberi sokongan kepada atlet negara, terutama sekalinya pada musim sukan secara live dan juga video. Hal ini kita dapat lihat dari sudut ahli-ahli penyokong yang terdiri dari berbagai bangsa dan etnik bersama-sama menyokong pasukan yang sama. Dan jika diperhatikan, perkara ini sedar ataupun tidak sedar telah membuktikan bahawanya kita sememangnya mempunyai masyarakat yang begitu unik. Di era pandemik contohnya, rata-rata masyarakat kita telah menggunakan Facebook sebagai laman utama bagi melakukan aktiviti yang diadakan. Hal ini kerana semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, sebarang aktiviti yang melibatkan perhimpunan sosial dan pelbagai bentuk majlis tidak dibenarkan sama sekali. Oleh itu, bagi menyempurnakan aktiviti yang hendak dilakukan, pihak masyarakat telah memilih laman Facebook bagi menjayakan program yang mereka bakal adakan. Bukan itu sahaja, laman Facebook juga merupakan satu platform yang menjalankan live streaming berkaitan dengan sukan e-sport. Jika kita perhatikan, tak kala sukan tradisional lain terjejas kerana wabak COVID-19 ini, namun sukan e-sport ini masih kekal berjalan dengan lebih aktif bagi menghidupkan peminat sukan di serata dunia. Kerana ianya merupakan satu sukan permainan yang dijalankan secara alam maya. Sebagai contoh lain pula, semasa perlawanan bola sepak dunia, ramai penduduk masyarakat berkumpul bagi menyokong pasukan diminati ketika acara disiarkan secara langsung di Facebook. Perkara ini dilihat amat cantik dan elok, dikekalkan bagi mengerat hubungan antara kaum, walaupun perlawanan itu hanya disiarkan secara dalam talian. Kemunculan internet dan media sosial telah memberi banyak kemudahan dan pengaruh kepada kehidupan sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Media sosial turut dikatakan sebagai media yang telah menyemai sikap perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pernyataan ini selaras dengan penggunaan Facebook sebagai platform yang telah membentuk Kesekutuan Nasional dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana platform ini kerap digunakan oleh masyarakat, terutamanya golongan belia. Platform ini digunakan untuk mempromosikan budaya dan adat resam kaum lain serta aktiviti-aktiviti perpaduan yang dijalankan oleh pihak lain. Dengan ini, setiap lapisan masyarakat dapat memupuk semangat kesepaduan dan integrasi kaum serta dapat membentuk persefahaman antara satu sama lain dengan lebih mudah. Masyarakat kini kerap berkongsi gambar dan video di Facebook mengenai setiap perkara yang dilakukan agar kenalan mereka atau orang awam publik dapat mengetahuinya.
Pernyataan ini selaras dengan sebuah post di Facebook yang dimuat oleh seorang wanita berbangsa Cina sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri. Terdapat juga beberapa post yang mengandungi mesej perpaduan diiringi oleh beberapa gambar bersama rakan-rakan mereka yang berbilang kaum. Situasi ini menunjukkan integrasi antara kaum. Keadaan ini turut telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengenali dan memahami budaya dan adat resam kaum lain dengan lebih mendalam. Post mengenai penglibatan masyarakat menyambung perayaan kaum lain menjustifikasikan bahawa khalayak mampu dipengaruhi oleh media massa seperti Facebook. Di samping itu, Facebook telah menjadi medium penyebaran maklumat mengenai aktiviti-aktiviti perpaduan yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu. Tamsilnya, maklumat mengenai forum perpaduan yang telah dianjurkan oleh Sekretariat Rukun Negara Universiti Malaysia Sabah untuk memupuk dan membudayakan semangat perpaduan dalam kalangan siswa-siswi universiti telah disebarkan melalui platform ini. Penyebaran informasi mengenai program-program televisyen yang berkaitan dengan budaya dan adat resam kaum lain seperti rancangan bersiri dalam saluran 109 TV OK telah menarik perhatian orang ramai. Pada contoh, sebuah post yang dimuat naik oleh RTM mengenai salah sebuah episod rancangan tersebut yang memaparkan adat resam dan kebudayaan etnik lokal dari kaum kawasan dusun di Tuaran mengenai majlis perkahwinan dalam kalangan mereka. Tindakan pihak RTM untuk menyebarkan informasi mengenai rancangan televisyen ini telah menarik perhatian orang ramai dan telah meningkatkan sambutan untuk rancangan tersebut dan seterusnya telah meningkatkan jangka hayat rancangan tersebut. Tambahan pula, platform ini telah menjadi wadah untuk mempromosikan kempen penyatuan ummah yang diadakan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas menerusi Unstar Budget Reboot Malaysia and Global Harmony. Kempen ini diadakan untuk memberikan penekanan terhadap nilai-nilai murni dengan membuang kebencian dan mengenali keunikan diversiti budaya kaum serta mengembalikan semula keharmonian sesama insan. Selebriti dan ahli politik tanah air seperti Hana Bio, Saifuddin Abdullah, Profesor Madya Datuk Dr. Mazuki Muhammad telah menggunakan aplikasi Facebook sebagai medium penyebaran maklumat untuk menarik perhatian masyarakat tempatan dan orang luar supaya dapat mencapai matlamat pelancaran kempen tersebut. Sudah terang lagi bersuluh, media baru seperti Facebook telah digunakan secara optimum untuk meningkatkan kesepaduan nasional dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Penggunaan medium Facebook sebagai wadah untuk memupuk perpaduan dan menzahirkan masyarakat yang peka terhadap kepelbagaian budaya dan adat resam kaum lain di Malaysia merupakan langkah terbaik untuk memantapkan kesepaduan nasional demi masa hadapan generasi yang akan datang. Salam sejahtera kepada Dr. Saiful Azri. Saya Christina binti Dating akan membentangkan isi keempat, iaitu Facebook menjadi medium setiap rakyat yang berbilang kaum untuk membantu antara satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, Facebook menyediakan beberapa tampilan seperti halaman Facebook dan grup Facebook. Tampilan seperti ini menjadi medium di mana rakyat yang tidak mengira bangsa saling memberikan informasi, saling bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain. Gambar berikut merupakan contoh-contoh halaman dan grup Facebook. Seperti yang kita lihat dalam gambar pertama, menunjukkan halaman kerja kosong di Sabah yang memudahkan rakyat di Sabah mencari kerja kosong dan mencari pekerja. Gambar yang kedua menunjukkan grup Sandakan Kini yang menyediakan informasi penting kepada komuniti di daerah Sandakan. Contohnya info banjir, info jualan. Ada juga rakyat atau lebih dikenali sebagai influencer yang menyalurkan bantuan secara terus melalui Facebook akaun pribadi mereka dengan menyampaikan maklumat yang berguna untuk masyarakat kita. Influencer atau orang berpengaruh ini dapat kita lihat dalam gambar, contohnya Syed Azmi, yaitu seorang pengasas atau satu organisasi badan bukan kerajaan NGO, yaitu Pok Payong, di mana organisasi tersebut memberikan bantuan dan sokongan kepada kanak-kanak di bawah 18 tahun bagi pembangunan kemahiran, pengetahuan dan keyakinan mereka. Beliau terkenal di Facebook dengan memberikan nasihat-nasihat kepada komuniti masyarakat di Malaysia, tidak mengira bangsa dan agama. Jika ia mempunyai masalah rumah tangga, terutama yang melibatkan kanak-kanak. Melalui contoh-contoh yang diberikan, kita dapat mengetahui bahawa tampilan-tampilan Facebook ini bukan sahaja memberikan kemudahan kepada rakyat ataupun pengguna, malahan ia juga dapat mewujudkan sifat saling bantu-membantu antara satu sama lain, dan sekaligus ia juga dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum.
Selain itu juga, aplikasi Facebook dikatakan menjadi wadah kepada rakyat untuk saling membantu tidak menera kaum karena melalui aplikasi ini, rakyat dapat menyokong antara satu sama lain. Sebagai contoh, jika ada masyarakat tidak bertanggung jawab melontarkan apa-apa komen menjatuhkan image seseorang, sesuatu kaum atau bahkan image negara, maka rakyat Malaysia akan bersatu menyokong antara satu sama lain. Jika diteliti, penggunaan media sosial kini mempunyai pro dan kontra. Jika media sosial digunakan dengan penuh beretika, maka ia juga memberikan impak yang baik dan begitu juga sebaliknya. Aplikasi Facebook mempunyai pengguna dalam beberapa kelompok lingkungan umur. Golongan remaja 13 tahun ke atas dan golongan dewasa adalah antara penggunaannya ramai berbanding pengguna warga emas. Dalam konteks ini, kita jelas dapat melihat bahwa tidak semua mempunyai pengetahuan tentang etika dalam penggunaan media sosial, terutamanya golongan remaja. Oleh sebab itu, kita sering melihat ada komen-komen berbaur penghinaan, luca dan sentimen perkauman di ruangan komen. Hal tersebut jelas memberi impak negatif seperti menjatuhkan image individu dan mencetuskan perbelahan antara kaum. Sebagai contoh, dalam gambar yang kita dapat lihat, isu yang pernah viral pada Oktober 2021 di mana pemain badminton Eski Sona mendapat kritikan berbaur perkauman di media sosial, terutamanya pengguna Facebook. Isu tersebut bukan saja mematahkan semangat atlet sukan negara kita, malah ia turut menimbulkan sentimen perkauman dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Walau bagaimanapun, masih terdapat masyarakat yang patuh dan sadar kepada etika penggunaan media sosial. Ramai yang memberi sokongan kepada atlet sukan negara tanpa mengira agama dan bangsa mereka. Contohnya dalam gambar 2 dan 3, mereka memberikan kata-kata semangat dan juga menegur pengguna yang melontarkan kritikan yang berbau rasis dan penghinaan. Kesimpulannya, terbukti bahwa aplikasi Facebook juga mempunyai sumbangan besar dalam mencapai aspirasi kesepaduan nasional. Tidak hanya menjadi agen penyebar maklumat dan pengukuhan sistem komunikasi antar masyarakat, Facebook juga turut menjadi medium terbaik untuk rakyat di Malaysia saling bantu-membantu. Contohnya seperti halaman Facebook, grup-grup Facebook, dan juga akaun-akaun pribadi Facebook. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, Facebook dapat menjadi medium penyampaian maklumat dan info melalui grup yang telah diwujudkan oleh pemilik halaman. Facebook telah diwujudkan dengan pelbagai ciri dan keistimewaannya, dan salah satunya ialah Facebook memperkenalkan grup atau page untuk kegunaan setiap pemilik Facebook. Jadi, apakah itu grup? Grup Facebook menyediakan platform dan pelbagai ciri kepada pemilik halaman untuk membangun masyarakat yang interaktif dan relevan. Dan grup adalah hub di mana percakapan penting terus berkembang dan masyarakat saling mendukung antara satu sama lain di dalam grup. Grup yang ditubuhkan juga dapat disertai oleh pelbagai masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama. Seterusnya, kegunaan dan manfaat grup ialah untuk menumbuhkan keanggotaan dengan orang-orang yang memiliki minat yang serupa. Jadi, keanggotaan masyarakat di dalam grup dapat membentuk komunitas yang dinamis. Ia juga dapat meningkatkan kesedaran terhadap halaman perniagaan masyarakat dengan bergabung di dalam grup. Halaman ini bukan sahaja digunakan dalam perniagaan sahaja, malah kepada bidang-bidang lain yang ingin melakukan grup untuk berkongsi pendapat serta minat yang sama. Oleh itu, masyarakat juga turut dapat memuat naik penulisan serta gambar yang berkaitan dengan grup tersebut. Jadi, lebih mudah masyarakat lain untuk melihat dan mencari maklumat tentang perkara yang mereka ingini di dalam grup tersebut. Jadi, bagaimanakah grup yang disertai oleh masyarakat ini dapat memupuk kesepaduan dalam perniagaan? Saya memfokuskan bidang perniagaan kerana seperti yang kita sedia maklum, perniagaan merupakan salah satu bidang yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa kini. Grup banyak diwujudkan di Facebook seperti grup jual beli dan grup berkaitan dengan bentuk perniagaan yang mereka lakukan. Oleh itu, masyarakat yang ingin memulakan perniagaan akan menyertai grup yang ditubuhkan di Facebook. Penyertaan pelbagai golongan masyarakat di dalam sesebuah grup ini membolehkan grup menjadi tempat yang terbaik untuk memulakan proses integrasi kaum. Oleh itu, grup juga turut menyediakan ruang dan peluang untuk masyarakat pelbagai kaum berinteraksi secara langsung. Hal ini menyebabkan masyarakat berpeluang mengenali dan memahami antara satu sama lain. Secara tidak langsung, sikap toleransi dan hormat menghormati terhadap budaya serta agama kaum lain dapat ditingkatkan lagi melalui
penyitaan di dalam grup. Melalui grup yang diwujudkan di Facebook, masyarakat dapat saling berinteraksi antara satu sama lain. Medium ini juga dapat membantu masyarakat berhubung dan berkongsi maklumat berkaitan dengan minat masing-masing di dalam grup. Jadi, masyarakat dapat menambah kenalan dari pelbagai kaum. Hal ini juga dapat mendekatkan lagi interaksi antara kaum, sekaligus dapat menyingkirkan sikap sentimen perkauman yang hanya mendatangkan keruntuhan perpaduan. Bukan itu sahaja, masyarakat juga dapat memperoleh suatu berita dengan lebih mudah dan pantas. Bukan sahaja berita di dalam negara, malah berita di luar negara juga dapat diketahui dengan penyertaan di dalam grup. Oleh itu, kesimpulannya daripada isi saya pada hari ini ialah sekiranya masyarakat menggunakan grup di Facebook sebagai tempat berkongsi maklumat dan info, secara tidak langsung, masyarakat dapat mengenali kehendak dan budaya pemikiran kaum lain. Ia juga dapat membentuk masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain. Jadi, penyertaan masyarakat di dalam grup Facebook yang diwujudkan dapat meningkatkan lagi penyampaian maklumat dan info. Kesimpulannya, media sosial banyak membantu masyarakat dalam memudahkan urusan seharian. Tahun demi tahun, teknologi semakin canggih. Dengan kecanggihan inilah, masyarakat dapat menyemai perpaduan antara kaum di Malaysia. Secara umumnya, teknologi maklumat adalah selari dengan kehidupan pengguna, di mana ia akan mendatangkan kesan yang baik jika digunakan ke arah yang baik. Mengikut kajian ahli falsafah adalah maklumat dan kecanggihan yang wujud dalam teknologi pada hari ini terlalu kompleks, namun ianya masih mampu menyatukan masyarakat yang pelbagai latar belakang menjadi suatu rumpun. Facebook merupakan suatu trend yang mudah diikuti oleh pelbagai peringkat umur. Buktinya adalah tahun demi tahun peratusan bilangan yang memuat turun aplikasi ini semakin meningkat. Hal ini kerana ia sangat mudah untuk digunakan, hanya menggunakan telefon yang dimiliki oleh setiap orang. Buktinya adalah walaupun sesebuah masyarakat itu berada di Perak, namun mereka masih dapat mengetahui budaya yang diamalkan oleh masyarakat di negeri Sabah dan Sarawak. Kajian juga menyatakan bahawa masyarakat lebih tertarik dan cepat belajar terhadap perkara yang mereka lihat. Maka ini dapat membuka pemikiran masyarakat untuk lebih menikmati ukhuwah yang dibina walaupun berlainan kaum dan warna kulit. Facebook menjadi pengganti akhbar, majalah dan surat dalam perkongsian corak budaya. Penggunaan aplikasi ini adalah lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan lagi, penggunaan pengimbas kod QR menggantikan kad ucapan dan kad jemputan yang selalu digunakan pada 10 tahun yang lepas, termasuklah kad ucapan Hari Raya dan kad ucapan Selamat Hari Guru. Michael Lee Johnston menyatakan bahawa Facebook menjadi alat perantaraan hubungan di mana pengguna akaun Facebook boleh menjejaki seseorang dengan hanya menggunakan nama yang digunakan oleh pemilik akaun yang lain. Ini dapat menjalinkan hubungan persahabatan yang terputus walaupun berlainan dan tina, kaum dan agama. Ada sesetengah pengguna akan menjemput rakan atas talian mereka untuk meraihkan perayaan bersama. Maka di sinilah permulaan perpaduan akan wujud. Jika rakan yang dijemput adalah rakan yang berlainan kaum maupun agama. Akhir sekali, corak budaya yang berlainan wujud melalui Facebook. High and low context culture dapat berlangsung dengan mudah, di mana high context culture adalah komunikasi yang tidak langsung atau tidak terus terang atau lebih difahami dengan secara berkias. Low contact culture adalah secara terus terang. Maka kedua-dua ini digunakan dalam komunikasi lokal iaitu antara kaum India dengan Cina, Cina dan Melayu atau ketiga-tiganya sekali. Dan dalam komunikasi antara bangsa iaitu antara orang Melayu dengan orang Arab atau orang Melayu dengan
orang Amerika.